Assalamualaikum. Okey, untuk video ni kita akan bincang tentang perbelanjaan pergi umrah. Sebab ada ramai yang tanya, Kak Lin, berapa nak bawa duit pergi umrah? Jadi kita clearkan berapa kita nak bawa kalau kita nak pergi umrah. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, perbelanjaan pergi umrah. Sebenarnya pergi umrah ni kalau kita ambil full board, bermakna kita dah ada makan minum. Sepatutnya kita tak perlu risau apa-apa, hotel dah ada, makan minum dah ada. Tetapi ada yang nak bawa dan risau tentang perbelanjaan. Jadi kita akan bincang dekat sini apa perbelanjaan yang mungkin kita perlu. Tapi ikut pada package sebenarnya. Ada, ya, saya tahu dekat dalam ni ramai yang tengok mungkin ada yang package yang ambil yang mahal sebab berkemampuan, ada yang ambil package yang ekonomi, dan ada ambil yang very low punya package. Okey, jadi kita akan bincang dekat sini. Okey, pertama sekali, apa duit yang kita nak bawa, pastikan kita dah tukar awal-awal. Nak tukar di sana agak mahal. Nak keluarkan di ATM pun kita tak pasti kebolehan dan kemampuan kita boleh nak keluarkan di ATM. Tetapi sebaiknya kita bersedia daripada awal. Dekat sini, di Malaysia kita dah tukar duit awal-awal. Okey, perbelanjaan yang mungkin kita akan kira adalah sebab kita nak pertama kali pergi kan. Jadi kita nak ada ziarah. Biasa ada travel agent yang memang dah ada ziarah ke Taif, Hudaibiyah semua. Tetapi jika tak ada, mungkin mereka akan bagi tahu nanti kita ada ziarah, ada tambahan duit banyak ni. Okey, mungkin macam ke Taif, biasanya travel agency akan ambil 80 ke 120 rial. Itu bergantunglah kepada package mereka, ada makan nasi ke ataupun lawatan saja. Jadi kita sediakan paling maksimum 120 rial. Okey, dekat situ dah 120 rial yang pertama. Okey. Yang kedua, ini kemungkinan kita akan ada nak buat umrah sendiri. Jadi kita nak naik teksi, pergi ke Tanah Aim, iaitu pergi ke Masjid Aisyah untuk bermikat sendiri. Ini saya kata misalnya lah. Selain daripada itu, kita boleh juga naik bas yang disediakan. Tapi ini kalau maksud saya jika tak naik bas. Okey, itu satu teksi 40 rial. Jadi mereka akan hantar dan jangan bayar dulu. Mereka akan tunggu kita dah berihram semua, kita masuk balik teksi yang sama sampai balik ke Masjidil Haram baru bayar. Biasanya dalam 40 rial macam tu. Okey, saya buat kiraan dua kali. Dua kali jadi 80 rial. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah sediakan awal-awal. Sedekah sehari kita nak bagi berapa? Okey, sedekah sehari saya tulis di sini 45 rial kali dengan 12 hari. Misalnya kita di sana adalah 12 hari. Mungkin ada yang 10 hari, kita boleh buat kiraan sendirilah. 45 rial kali dengan 12, 540 rial. Okey, yang itu untuk sedekah saja. Jangan bagi sedekah sekali. Hari-hari kita bagi sedekah 45 rial, 5 rial, 5 rial seorang untuk semua yang kita nak bagi tu. Okey, kita tak tahu keberkatan kita kepada siapa yang mendoakan kita. Yang mana yang kita sedekah hari ni ke, yang semalam ke, yang mendoakan kita, dan doa dia makbul, didengari Allah, alhamdulillah. Okey, jadi sehari kita allocate RM45 untuk sedekah. Tapi bukan satu orang RM45, mungkin kita bagi 5 rial, 10 rial, macam itulah. Okey, makan sehari. Walaupun kita ada full board, kadang-kadang kita nak rasa lah makan dekat luar juga. Kita nak pergi Bin Daud ke, nak rasa makanan, atau kita nak makan aiskrim. Saya allocate dekat sini makan sehari 30 rial. Ini dah tinggi dah ni. Sebab kita dah, misal kalau untuk yang ambil full board makan di hotel, ini dah tinggi dah. Saudi Rial 30 kali dengan 12 hari, iaitu 360 rial. Okey. Dekat sana average makan adalah 10 rial, 12 rial, 15 rial macam tu. Okey. Kemudian nombor 5 adalah belanja minyak wangi ke tasbih. Itu kita dah allocate awal-awal 200 rial.
Okey. Kemudian kita belanja lain-lain, kita nak beli kurma ke, sejadah ke untuk souvenir, kita allocate RM300. Jadi dua item yang souvenir 300 dengan 200. Total souvenir RM500. Okey, yang ini kita dah allocate awal-awal. Okey, kenapa kita nak kena beli souvenir? Kita kan nak datang beribadah. Memang kita nak datang beribadah, tetapi menggembirakan orang yang kita tinggalkan pun itu adalah satu ibadah. Bukan mereka mengharapkan kita bagi dia barang, tetapi mereka rasa kadang-kadang mereka tak pernah pergi. Jadi bila dapat barang daripada Mekah ni, rasa hati besar lah. Jadi mereka pun bersemangat lah, ya Allah macam manalah saya pun nak pergi, ya Allah. Macam tu. Kita memberi semangat juga kepada dia, kenang-kenangan juga untuk kita. Menggembirakan hati orang lain, itu adalah satu amalan yang baik. Itu mendapat pahala. Okey. Okey. Yang ketujuh ni biasalah, kalau kita nak guna SIM card, kita akan beli satu SIM card. Biasa Mobily adalah average saya ambil apa-apa pun SIM card kat sana average 80 ke 100. Yang itu dah ada data sekali. Jadi saya letak average 100. Kemudian duit emergency saya letak RM300. Kalau kita tambahkan semua daripada nombor 1 sampai nombor 8, total adalah RM2,000. RM2,000 ini adalah lebih kurang berapa? Itu kena buat conversion. RM2,000. Okey, kalau conversion yang waktu sekarang saya buat video ni adalah RM2,000 adalah lebih kurang dalam RM2,400. Jadi itulah yang keperluan yang kita perlu bawa. Dekat situ dah ada duit emergency. RM300 saya dah letak duit emergency. Duit emergency ni adalah untuk mana tahu demam, sakit, nak pergi nak pergi mana ni? Nak pergi farmasi nak beli? Okey, yang itu emergency. Okey, untuk yang lain-lain, misalnya kita tak makan, kita tak apa, itu semua kita kumpulkan semula, nak bawa balik boleh, nak sedekah pun boleh. Ini saya membahagikan sama apa yang keperluan kita. Tak perlu pun sebenarnya makan kat luar pun sebenarnya tak perlu. Okey, tetapi ini adalah untuk selain daripada beribadah, kita pun nak seronok, nak rasa makanan dekat sana, betul? Nak juga nak beli souvenir untuk keluarga, betul? Jadi itulah kiraannya. Okey, untuk yang nak bawa kurang daripada itu, bahagikan saja. Misalnya saya tulis dekat sini emergency duit RM300. Bahagikan je dua. Bahagikan dua. Jadi total yang kita bawa adalah RM1,000 sahaja. Okey, sedekah RM45 bahagi dua. Sehari RM45 bahagikan dengan dua. Jadi itu yang kita bawa. Okey. Untuk belanja minyak wangi semua dengan belanja-belanja lain, saya dah tulis itu RM200 dan RM300. Okey, kalau kita nak bawa duit sikit, kita bahagi dua. Daripada kita spend beli souvenir RM500, jadi RM250. Okey, kiraan tak susah, mudah saja. Dan kemudian macam mana kita nak handle duit kita ni? Duit kita ni sebaik-baiknya kita ikut skim sampul. Daripada awal, daripada Malaysia, kita dah masukkan dekat dalam sampul. Okey, duit ni adalah untuk souvenir. Habis je duit dalam sampul souvenir, dah tak boleh beli souvenir lagi. Masukkan duit untuk makan. Makan RM300 kali 12 hari, RM360. Masukkan dalam sampul makan RM360. Sehari ambil 30 sahaja. Tetapi kalau lebih, itu kita dah tahu, oh semalam tak makan lagi. Okey, duit ni saya nak bawa pergi beli souvenir. Bermakna duit kita sentiasa cukup. Sebab apa? Kita dapat keep track. Jangan kita bila lalu je nak pergi masjid je beli souvenir. Kita tak keep track duit kita, kita akan rasa banyaknya duit habis. Kemudian kita nak pergi ATM. Jangan macam tu. Kita nak pergi sana dengan hati tenang. Duit kita insya-Allah cukup. Okey. Tetapi daripada nombor 1 sampai nombor 8, okey, yang mana yang kita bawa untuk di dunia kita yang kekal? Dunia kita yang kekal, yang kita bawa adalah yang nombor 3 sahaja. Sedekah. Sedekah kita itulah yang kita bawa di dunia kita yang kekal. Okey.
di akhirat nanti. Itu je lah yang dikira. Yang lain-lain tu adalah untuk kegembiraan kita, untuk kegembiraan orang lain di dunia nyata ni lah. Okey. Jadi fikir-fikirkan macam mana nak buat pembahagian. Senang saja sebenarnya, jangan risau-risau. Okey. Lepas ni tanya Kak Lin, 1,000 cukup? Cukup. Kalau tanya saya, 2,000 bawa cukup? Cukup. Buat pembahagian awal. Nak makan berapa? Okey, saya nak makan aiskrim je sehari 10 riyal. Okey, cukup. Jadi bila kita keep track, kita tak terlebih daripada nafsu kita. Nafsu makan, nafsu berbelanja. Macam tu lah. Nak tanya saya, Kak Lin bawa 5,000 cukup? Cukup. Nak bawa 10,000 cukup? Cukup. Berapa pun nak bawa cukup. Keep track duit masing-masing. Ada kemampuan boleh. Kalau kita setakat kita nak berbelanja sikit-sikit dan kurang kita punya perbelanjaan pun cukup. Jadi jangan risau. Bila kita dah bayar kita punya travel agent, itu insya-Allah sudah mencukupi. Bawa duit emergency saja. Itu pun dah cukup. Sebab makan, tempat tinggal semua disediakan kalau yang ambil full board tu. Jangan risau yang lain-lain. Wifi, kalau tak beli mobil ada di hotel. Boleh juga hubungi keluarga. Jadi jangan risau-risau. Bawa berapa pun cukup, tetapi keep track duit masing-masing. Bawa 10,000 pun takkan cukup kalau tak keep track duit masing-masing. Akhirnya pergi ke ATM. Akhirnya tukar duit. Macam tu. Okey. Jadi itu saja video untuk berapa duit nak bawa pergi ke umrah. Itu saja. Assalamualaikum.